Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya orang yang bertakwa di tempat dalam taman-taman syurga yang indah dekat beberapa sungai di tempat yang sungguh bahagia, yaitu di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya, lagi yang berkuasa melakukan kehendaknya. Justru untuk mencapai darjat takwa dan memperolehi ganjaran syurga, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kita lakukan. Pada kesempatan ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Air dihargai, bukan dibaziri, dicemari. Jemaah Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, air kurniaan percuma Allah Subhanahu wa taala yang amat berharga kepada sekalian makhluknya di muka bumi ini. Selain itu merupakan sebahagian daripada tanda kekuasaannya yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Allah juga menjadikan air itu memiliki pelbagai tujuan dan fungsi bagi seluruh kehidupan, sama ada manusia maupun haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Hakikat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi beberapa firman-Nya seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala minas samaa'i maa'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli samarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, Dialah yang menurunkan hujan dari langit, sebahagian daripadanya untuk minuman kamu dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok, yaitu tumbuh-tumbuhan, untuk kamu melepaskan binatang-binatang ternak. Maka padanya Ia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanaman-tanaman dan pokok-pokok zaitun dan tamar, kurma serta anggur, dan juga dari segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian mengandungi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berpikir. Surah An-Nahl ayat 10 dan 11. Firman Allah lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan fa'ambatna bih jannatin wa habbal hasid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan juga kami telah menurunkan dari langit air hujan yang banyak faedahnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian yang dituai. Surah Qaf ayat 9. Berdasarkan kepada mafhum firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ternyata air menjadi pemangkin kehidupan di samping cecair yang ibarat mutiara kepada ekonomi. Apa tidaknya kita perlukan air untuk makan minum, mandi, mencuci, berwudu, di samping menjadi elemen penting dalam pelbagai industri.
Jadi tidak menghairankan apabila ramai yang resah bila berlakunya krisis bekalan air. Lebih-lebih lagi masalah ini semakin kerap berlaku sejak kebelakangan ini sehingga menyebabkan mereka yang mendiami kawasan bandar yang berpenduduk padat, khususnya mereka yang tinggal di apartemen dan bangunan tinggi, begitu terkesan dengan ujian berat berkenaan. Saudara jemaah yang mulia, mahu tidak mahu kita terpaksa membuat pengubahsuaian terhadap rutin kehidupan masing-masing. Apabila dilanda krisis bekalan air, untuk mandi dan mencuci tidak boleh lagi menggunakan air semewah dulu karena terpaksa berjimat. Demikian juga aktiviti menyiram pokok bunga dan mencuci kereta tidak boleh lagi dilakukan selalu. Persoalannya, kenapa krisis bekalan air berlaku sedangkan negara kita mempunyai sumber air yang banyak di samping taburan hujan sepanjang tahun? Dari segi teknikalnya, terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan berlakunya krisis bekalan air. Yang pertama, faras air merosot di empangan karena musim kemarau. Yang kedua, tekanan rendah disebabkan aktiviti penyelenggaraan loji rawatan air ekoran pencemaran. Yang ketiga, keadaan infrastruktur air yang usang. Namun harus diakui terjadinya krisis bekalan air mutakhir ini ada kaitannya dengan tabiat dan kecuaian manusia sendiri. Salah satu tabiat berkenaan ialah perbuatan membasir air. Contoh jelas dalam hubungan ini ialah perbuatan membiarkan air mengalir sepanjang masa sewaktu mencuci, sama ada pakaian maupun mencuci pinggan, mangkok. Demikian juga batang paip pecah yang lewat diselenggarakan oleh pihak berkuasa air juga menyebabkan berlakunya pembasiran. Manakala satu lagi tabiat buruk manusia yang menjejaskan bekalan air ialah perbuatan mencemari sumber bekalan air seperti sungai. Pencemaran terjadi apabila sisa kilang dan sampah sarap dibuang ke dalam sungai. Pencemaran juga berlaku akibat aktiviti pembalakan dan juga pertanian kawasan tadahan air yang tidak terkawal sehingga tercetusnya musibah banjir lumpur. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan membazirkan air dan mencemari sumber bekalan air boleh disifatkan sebagai tidak menghargai nikmat air kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap nikmat pemberian oleh Yang Maha Berkuasa wajib kita syukuri dengan memanfaatkannya sebagai mungkin selaras dengan tujuan dan fungsi penciptaannya. Ini termasuklah nikmat air sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم. Maksudnya, selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan, yaitu sebagai hujan, atau kami yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, yaitu kehendaki, maka kami akan jadikan dia masin. Maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. Surah Al-Waqiah ayat 68 dan 70. Adalah dikhawatiri sikap kita yang kurang menghargai air dengan melakukan pembasiran dan pencemaran boleh mengundang murka Allah yang menganugerahkan nikmat yang sangat menakjubkan itu. Jadikanlah banjir yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini sebagai peringatan dan pengajaran bahawa bencana itu merupakan antara kesan akibat sikap manusia yang kupur nikmat sehingga gagal mengurus pembangunan secara mahfan dan holistik. Dengan kata lain, berlakunya krisis bekalan air dan bencana banjir kilat yaitu berkaitan rapat dengan sikap serta aktiviti manusia sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsira. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud,
Dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan yaitu atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan apabila dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Surah Asy-Syura ayat 30. Para jemaah yang berbahagia, sempena sambutan Hari Air Sedunia pada tanggal 22 Mac beberapa tahun lalu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menerbitkan satu laporan yang menegaskan bahawa peningkatan mendadak penduduk dan ekonomi negara-negara memberikan tekanan berganda untuk keperluan air dan tenaga pada dekat-dekat mendatang. Antara lain laporan itu yang merumuskan yang pertama, permintaan air global meningkat sebanyak 55% menjelang tahun 2050. Yang kedua, lebih 40% penduduk dunia tinggal di kawasan-kawasan yang mengalami stres teruk kerana isu air, khususnya di Afrika Utara dan Asia Barat sehingga ke Barat Asia Selatan. Yang ketiga, Asia akan berhadapan dengan pertelagahan mengenai sumber air di kawasan sumber air merentangi sempadan nasional. Yang keempat, antara kawasan yang akan berdepan dengan konflik berkaitan air ialah Laut Aral, sumber air di Asia Tengah, Sungai Ganges, Brahmaputra yaitu Bangladesh India, Sungai Indus yaitu China, Pakistan India, dan lembangan Sungai Mekong, China, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Yang kelima, terdapat hampir 800 juta manusia di seluruh dunia tidak memperoleh akses kepada air bersih, manakala kira-kira 2.5 bilion orang tidak mendapat tandas bersih. Dengan hal sedemikian, adalah jelas bahawa air menjadi satu komoditi yang begitu berharga sekarang. Sebagai contoh, harga air mineral berkualiti yang dijual di kedai-kedai runcit kini lebih kurang RM2 seliter. Ia hampir sama dengan harga minyak petrol RON 95 yang dijual di stesen minyak pada harga RM2.05 seliter. Berdasarkan tren itu yang menjadi unjuran sejagat, sesuatu hari nanti tidak mustahil harga air akan menjadi lebih mahal daripada harga minyak petrol. Sehubungan itu, saudara sekalian, ternyata air merupakan sesuatu yang tidak boleh lagi kita pandang mudah. Ia tidak boleh kita baziri dan cemari. Sebaliknya, nikmat air harus kita hargai dan syukuri dengan mengamalkan penggunaan air secara berhemah dan menguruskan sumber bekalan air secara manfaat dan lestari agar terus dilimpahi berbagai nikmat sekaligus terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sejajar firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li zairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi tarihin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah Ta'ala, inna Allaha malaikatahu yusallu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim, wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajmain wa anit tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum ya akramal akramin. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal hidayah was salama was sakinah was sihata daimata ala malikina, ke bawah dul yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung, wa fakhamatir ra'isil a'la, Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah. Wa ja'alillahumma hazihil baldata wa sa'ira bi'adil muslimin aminatan mutmainna innaka raufur rahim. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, naungilah kehidupan kami dengan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan, serta kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat-sifat yang terkeji. Ya Allah, jadikanlah kami dan daripada keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akhi wassalam.